Bagi kategori pertama, bantuan tunai one-off, mereka akan dapat RM200 dan bagi kategori yang kedua, bantuan tunai one-off sebanyak RM400 dan manakala bagi kategori yang ketiga, bantuan tunai one-off, mereka akan dapat RM400. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. Episod kali ini tentang bantuan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak adalah bantuan berbentuk tunai. Seperti mana yang aku ada maklumkan tadi, bagi mereka yang berkelayakan. Dan ini adalah merupakan bantuan kecemasan kelangsungan hidup yang diberikan kepada 3 jenis kategori. Tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Bantuan kecemasan kelangsungan hidup ini disasarkan kepada golongan yang ada bantuan kewangan bulanan dengan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak dan juga ketua isi rumah yang terjejas dengan sumber pendapatannya kerana diberhentikan kerja ataupun tidak dapat menjalankan perniagaan ataupun diberi cuti tanpa gaji oleh majikan ataupun sebab-sebab lain yang munasabah. So, bantuan ini bagi meringankan beban-beban mereka sebagai penerima yang berkelayakan. Seperti mana yang aku cakap tadi, yang layak ada 3 jenis kategori. Kategori yang pertama, yang mana mereka ni adalah merupakan penerima bantuan kewangan bulanan dan sewa rumah yang berdaftar dengan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sehingga bulan Jun 2021. Ini adalah termasuk bulanan fakir ataupun miskin, mu'alaf dan juga anak yatim dan juga sewa rumah. Bagi kategori yang kedua pula, golongan bersasar yang diuruskan oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak dengan kerjasama agensi kerajaan dan persatuan ataupun badan bukan kerajaan iaitu NGO. Okey, yang mana individu mestilah berdaftar dan masih aktif di bawah agensi tersebut sehingga 31 Mei 2021. Dan untuk pengetahuan korang, bagi kategori kedua ini termasuklah guru sekolah menengah agama rakyat, peniaga pasar tani, peniaga dan penjaja kecil yang berdaftar di bawah Persatuan Penjaja dan Perniagaan Kecil Melayu Negeri Perak, usahawan asnaf yang berdaftar di bawah Majlis Agama Islam, pemandu teksi dan juga pemandu lori ataupun pemandu bas dan orang kelainan upaya yang mana mereka ni penerima bantuan EPC di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga orang kelainan upaya yang mana mereka ni cacat penglihatan yang berdaftar di bawah Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia di Cawangan Perak dan juga pengusaha dan pekerja SPA yang berdaftar di bawah Persatuan Usahawan SPA Perak dan juga pekerja di Pusat Latihan Kemahiran yang berdaftar di bawah Persekutuan Pusat Bertauliah JPK Malaysia dan yang terakhir tenaga pengajar yang memegang sijil pengajar Institut Memandu yang masih aktif di Institut Memandu yang berdaftar yang terlibat di bawah Jabatan Pengangkutan Jalan. Dan kategori yang ketiga, ini adalah merupakan kategori yang baru yang mana golongan yang terjejas dengan sumber pendapatan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang mana golongan ini terdiri daripada mereka yang tidak termasuk dalam senarai kategori pertama dan juga kategori yang kedua. Jom kita tengok syarat kelayakan pula. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, warga negara Malaysia. Yang ketiga, bermaustatin ataupun bekerja di negeri Perak. Yang keempat, mempunyai pendapatan kasar tidak melebihi had PGK negeri Perak iaitu RM2,077. Yang kelima, terkesan dengan pandemik COVID-19 sama ada tidak dapat menjalankan urus niaga, pekerjaan harian atau dibentikan kerja ataupun direhatkan tanpa gaji. Dan yang keenam, bagi berkeluarga, hanya ketua keluarga sahaja yang boleh memohon. Dan yang ketujuh, ketua isi rumah ataupun pasangan tidak termasuk dalam kategori yang pertama iaitu penerima bantuan bulanan ataupun sewa rumah daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak ataupun kategori yang kedua. Dan yang terakhir, memiliki akaun bank atas nama penerima ataupun pemohon bantuan ini jika tiada dibenarkan untuk atas nama pasangan ataupun nama anak sahaja. So, bagaimana cara nak memohon? Untuk pengetahuan korang, bantuan dana khas semasa PKP 3.0 ini tidak dibuat melalui permohonan daripada individu. Yang mana bagi kategori pertama, mereka ini tidak perlu memohon
Bantuan akan disalurkan secara automatik ke dalam akaun bank penerima secara berperingkat bermula bulan Jun 2021. So maksudnya data dia dah sedia ada. Maka diorang tak perlu buat apa-apa permohonan. Jom bagi kategori yang kedua pula, pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak akan mendapatkan senarai ahli yang berdaftar dan masih aktif sehingga 31 Mei 2021 daripada agensi ataupun persatuan yang mewakili individu dalam kategori tersebut. Bagi kategori yang ketiga pula, yang mana penerima bantuan kategori ini akan dikenal pasti oleh jentera kerajaan di peringkat daerah, mukim dan kampung, melibatkan penghulu mukim dan ketua kampung serta jawatan kuasa masjid di kawasan tempat tinggal masing-masing bermula 21 Jun 2021. Mungkin ada di antara korang, jika korang tanya dekat kota kampung, macam mana nak mohon ni, masih belum lagi diwawarkan. Sebab apa? Baru sahaja diumumkan dan baru sahaja posting ini diwawarkan di Facebook page Zakat Perak. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ni. Bagi korang yang belum subscribe channel aku Sesembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.